Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa di sorga, terpujilah Engkau atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini, Tuhan masih perkenankan kami berkumpul di rumah-Mu ini, memuji Tuhan melalui lagu pujian yang sudah kami kumandangkan, dan juga doa ucapan syukur dan permohonan. Dan sebentar kami diperkenankan juga mendengarkan firman kebenaran, firman kehidupan, firman yang memperbaharui pengharapan hidup kami. Biarlah kiranya ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami bukan hanya memahami, tetapi juga kami dapat hidup di dalamnya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 主爱的弟兄姐妹们， seorang anak kecil 有一个小孩子 memelihara seekor anak anjing yang begitu luar biasanya, cantiknya dan juga bagusnya. 有一个小孩，他养了一个小狗，很可爱，也是很漂亮。 Si anak kecil ini begitu menyayangi anak anjingnya itu. 这个小孩很爱他的小狗， Dia merawatnya begitu luar biasanya. 他感觉到很奇妙。 Suatu saat anjingnya ini sakit. 有一次这个狗生病了， Si anak ini berupaya untuk mengobatinya. 这个小孩尽量的把它医好， Rupanya tidak sembuh. 然后医了也是医不好， Lalu dia bawa ke dokter hewan, 然后把这个小狗带到这个兽医去， tetapi juga tidak sembuh. 这个兽医也不能医好。 Si anak ini ingat bahwa pendeta di gerejanya memiliki karunia apabila mendoakan orang sakit dan si sakit sembuh. 这个小孩他记起了，他就想到他教会的牧师可以为病人祷告，然后这个病人医好了。 Itu sebabnya si anak kecil ini dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Pak Pendeta itu. 然后这个孩子把带他的小狗带到牧师的家里去。 Sampai di rumah pendeta itu dia menggedor-gedor rumah Pak Pendeta itu. 到了这个牧师的家，他就敲了牧师家的门。 Lalu dengan sigap Pak Pendeta membuka pintunya. 然后牧师就把门打开。 Lalu si anak ini dengan rasa gemetar dan harapan berkata kepada Pak Pendeta itu, Pak Pendeta, tolong doakan ada yang sakit di rumah saya. 然后这个小孩跟牧师说：“牧师啊，求你来到我的家，因为我家有一些是生病的。” Lalu si pendeta dan si anak ini ke rumah si anak itu. 然后牧师跟孩子回到孩子的家里去。 Setelah sampai di rumah si anak itu, si pendeta ini bertanya kepada si anak itu. 到了这个孩子的家，牧师就问孩子说： Siapa yang sakit, anakku? 我的孩子啊，到底是谁生病了？ Lalu si anak ini membawa anak anjingnya yang sakit itu ke hadapan si pendeta ini. 这个小孩把这个小狗带到牧师的前面。 Ada rasa kecewa dan begitu jengkel di hati pendeta karena pendeta ini biasanya mendoakan orang yang sakit. 这个牧师就感到很懊悔，也是有一点生气，因为他通常都是为病人祷告。 Dalam keadaan terpaksa, pendeta ini katakan kepada si anak ini, 逼不得已，牧师就告诉孩子： Baiklah anakku, saya akan mendoakan anjingmu ini. 好吧，我就是为你的小狗祷告。 Lalu dia doakan, ya Tuhan, kalau Tuhan berkenan, biarlah anjing ini sehat. 他祷告说：上帝啊，如果你是愿意的话，让这个小狗好起来。 Tetapi jika Tuhan tidak berkenan, biarlah anjing ini mati. 如果你不愿意的话，让这个小狗就死去吧。 Amin. 阿门。 Beberapa hari kemudian betul, 然后过了几天， si anak anjing ini sehat. 这个小狗就好起来了。 Si anak ini adalah orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. 这个小孩子就是懂得感恩的人。
untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Pendeta itu, 为了要向这个牧师感恩， dia pergi ke rumah Pak Pendeta itu. 他就回到牧师的家里去， Dia gedor-gedor rumah Pak Pendeta itu, 他敲了这个牧师的家的门口， tidak ada yang menyahut dari dalam rumah. 从牧师的家里面没有人回应， Lalu dia gedor lagi. 然后他再一次的去敲门， Si anak ini mendengar ada suara batuk dari dalam rumah. 这个小孩子从这个家里面听到有人咳嗽了， Kemudian si pendeta ini dengan langkah yang begitu berat 这个牧师又很沉重的 membuka 脚 pintu 步 rumahnya. 就打开了他家的门， Lalu si anak ini melihat Pak Pendeta itu. 然后孩子就看到了牧师， Lalu si anak ini bertanya kepada Pak Pendeta itu, apakah Pak Pendeta sakit? 孩子就问了牧师说：“牧师，你是不是生病了？” Lalu si pendeta itu menjawab, iya anakku, aku sakit. 牧师回答说：“孩子，是的，我生病了。” Dengan hati yang tulus si anak ini menawarkan kepada Pak Pendeta itu, apakah Pak Pendeta mau saya doakan? 很虔诚的心，这个小孩子就问了牧师说：“牧师，你是不是要我为你祷告？” Si pendeta ini menjawab, silahkan anakku. 牧师回答说：“好的，好吧，请你为我祷告。” Si anak ini berdoa 这个小孩子祷告， dengan hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan. 充满信心的向上帝祷告。 Dalam doanya dia katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, sembuhkanlah pendeta ini. 这个小孩子祷告说：“上帝啊，如果你愿意的话，你为这个牧师医好吧。” Jikalau Tuhan tidak berkenan, biarlah Pak Pendeta ini mati. 如果你不愿意的话，你就让这个位牧师死吧。 Apa yang mau saya katakan berhubungan dengan cerita anak kecil ini? 关于这些小孩的故事，我到底要传达什么？ Biasanya apa yang kita dengar 一般来说，当我们听到的什么， bukan hanya kita ingat saja, 我们不单单只是记起来而已， tetapi juga mempengaruhi kehidupan kita sama seperti si anak kecil itu. 也是会影响我们的生命，就好像刚刚的小孩子。 Doa dan harapan saya, 我的盼望呢， apa yang kita dengarkan hari ini 今天我们所听到的， bukan hanya kita dengarkan, 我们不单单能听到， bukan hanya kita pahami, 我们不单单要了解， tetapi akan mempengaruhi kehidupan kita. 但是会影响了我们的生命。 Khususnya ketika kita akan memperingati Aldersgate, 尤其是我们正在纪念亚德门， perubahan hidup, 就是生命的改变， kelahiran baru 就是重生， yang dialami oleh Bapa Gereja kita. 就是我们卫理教会之父， Pengalaman John Wesley yang adalah Bapa Gereja kita 就是约翰卫斯理，我们卫理教会的之父， bukan hanya menjadi banyak orang menjadi orang Metodis, 不单单使很多人成为卫理教会的人， tetapi ajarannya menjadi ciri khas dan identitas orang-orang Metodis. 就是他的教导成为我们卫理教会的特征。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 20今天我们会从加拉太书第2章20节， dengan tema iman yang mengubah hidup. 我们的主题就是改变生命的信心。 Saya akan membacakan firman ini buat kita semua. 牧师会先读。 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， ayat ini menekankan penyalipan atau penyangkalan diri dan hidup baru dalam iman kepada Yesus Kristus, di mana orang percaya secara rohani telah dipersatukan
dengan kematian dan kebangkitan Kristus. 这段经文是强调钉十字架、舍己以及接着对基督的信心有了新的生命。信主的人按照属灵的话，与基督同死，也与基督复活。 Orang beriman hidup dalam kasih karunia Allah semata. 信心的人是单单是按照上帝的恩典而活。 Hidupnya bukan tentang usaha manusia untuk mencapai keselamatan, 他的活着不是因为他要努力去寻找救恩， tetapi tentang Kristus yang bekerja dalam hidup orang percaya. 但是关乎基督在信徒人的生命里面动工。 Itulah yang disebut dengan hidup oleh iman. 那就是所谓的因信而活。 Anugerah keselamatan bukan hanya Allah mengaruniakan pengampunan dosa ataupun keselamatan, 救恩不单单是关乎上帝赐下赎罪或是赐下恩典， tetapi juga perubahan hidup melalui iman kepada Yesus Kristus. 但是借着对于基督的信心，有得到生命的改变。 Dalam ajaran metodis 在卫理的教导里面， dari nats kita Galatia pasal 2 ayat 20然后从加拉太书第2章20节， dihubungkan dengan kasih karunia Allah yang mengubah hidup orang beriman. 就是与上帝恩典改变信主人的生命有相连。 Perubahan hidup itu terjadi hanya oleh kasih karunia Allah atau anugerah Allah. 生命的改变只是在上帝的恩典。 Perlu kita ketahui, 我们需要知道的， kasih karunia Allah bekerja menyampaikan kasih karunia-Nya kepada manusia sebelum manusia menyadari atau merespon panggilan Allah secara aktif. 上帝的恩典在传达恩典给人的时候，就是人还没有意识到，或是还没有主动回应上帝的呼召之前。 Inilah anugerah yang mendahului pertobatan dan iman yang disebut anugerah pendahuluan. 这个就是所谓的悔改与相信之前的恩典，就是我们所谓的先行的恩典。 Anugerah pendahuluan memungkinkan seseorang mulai merasakan dorongan untuk merespon panggilan Allah. 先行的恩典就是教一个人主动来开始回应上帝的呼召。 Panggilan Allah dan respon manusia itu digambarkan seperti dalam lagu Saya Dengar Yesus Panggil. 上帝的呼召与人的回应，就好像一首诗所描述的：“我聆听耶稣的呼召。” Mungkin kita tahu lagu Saya Dengar Yesus Panggil. 可能有一些人都知道这首歌。 Saya akan menyanyikannya, kalau ada yang bisa mengikuti, boleh. Dari lagu ini kita bisa melihat bagaimana panggilan Allah terhadap manusia, lalu ada respon dari manusia. 这个首歌就是我们可以知道上帝的呼召，然后人怎么样来回应上帝的呼召。 Saya dengar Yesus panggil, saya dengar Yesus panggil, saya dengar Yesus panggil, angkat salib, ikutlah aku. Respon manusia ini, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, aku ikut Tuhanku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， anugerah pendahuluan adalah langkah awal dalam perjalanan iman seseorang 现行的恩典是一个人属灵旅程的开始， yang memungkinkan manusia mulai mencari 是 dan 叫 mengenal Allah. 是叫人开始来寻找、来认识上帝。 Selanjutnya manusia merespon panggilan Allah yang berkarya membebaskan manusia dari hukuman dosa dan menjadikannya benar di hadapan Allah. 然后人的回应就是上帝的呼召，使人从罪恶的审判得释放，并在上帝面前称义了。 Itulah yang disebut anugerah pembenaran 那就是所谓的称义的恩典， atau anugerah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. 或者借着对耶稣基督的信心得到了救恩。 Pembenaran itu bukan sekedar status bebas dari hukuman, 称义不单单是从这个审判得释放， tetapi juga awal dari perubahan hidup. 也就是生命改变的开始。 Kemudian Allah mengaruniakan pengudusan setelah seseorang mengalami pembenaran ataupun keselamatan oleh imannya. 然后，当一个人因为信心称义或是得救之后，上帝就赐下了圣洁。 Kasih karunia Allah terus membentuk seseorang dalam kekudusan, 上帝的恩典在圣洁中不断的去陶造一个人， yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah. 就是顺从的而活。 Ketaatan dalam arti melakukan apa yang Allah kehendaki. 顺从就是行上帝的旨意， Itulah yang disebut dengan anugerah pengudusan. 那就是所谓的圣洁的恩典。 Kemudian anugerah pengudusan itu terus berproses sampai seseorang mencapai kesempurnaan dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. 然后这个圣洁的恩典经过了这个陶造之后，直到一个人达到爱上帝、爱众人的完美。 Itulah yang disebut dengan kesempurnaan Kristen. 这个就是所谓的我们基督徒的完美。 Kesempurnaan Kristen bukan berarti bebas dari kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan manusia. 基督徒的完美，不单表示我们远离罪恶，或是以及我们免于人的软弱了， Tetapi lebih kepada kesucian hati. 但是更深入的就是内心的圣洁。 Kesempurnaan Kristen menekankan kesucian hati. 基督徒的完美就是关于内心的圣洁。 Suatu keadaan manusia tidak lagi diperbudak oleh dosa. 就是我们不受于罪恶的捆绑，不成为罪恶的奴仆。 Atau dengan kata lain, manusia tidak lagi dikuasai perbuatan dosa atau keinginan dosa. 换句话说，我们人不再受于罪恶的捆绑，或是罪恶的这个掌控。 Kasih karunia Allah terus bekerja dalam hidup orang percaya untuk membentuk dia semakin serupa dengan Kristus. 上帝的恩典不断的在里面工作，然后直接的陶造他们越来越像基督。 Anugerah pembenaran atau anugerah keselamatan bukan hanya peristiwa sesaat. 上帝的这个称义的恩典不是暂时或是一时性的事件， Tetapi suatu perjalanan di mana seseorang terus bertumbuh dan diperbaharui dalam kasih Kristus. 而是一个人的旅程，在基督的爱里面不断的成长，不断的更新。 Inilah yang menjadi dasar dari konsep kesempurnaan Kristen, 这个就是基督徒完美原则的基础。 di mana seseorang dikuasai oleh kasih sepenuhnya kepada Tuhan dan sesama. 就是一个人充满爱上帝也爱人。 Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat mengalami perubahan dalam hidupnya. 问题是一个人如何在他的生命里面有所改变。 Dalam teologi atau ajaran metodis 在卫理教会的教导里面， ada istilah sarana anugerah. 有一个名词就是恩典的媒体。
Sarana anugerah ini adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk membuat orang mengalami perubahan di dalam hidupnya. 这个恩典的媒体就是上帝所使用的工具，让人在他的生命里面有所改变。 Sarana anugerah itu adalah doa. 这个恩典的媒体那就是祷告。 Membaca Alkitab supaya kita mengenal siapa Allah dan apa yang Allah lakukan, lalu apa yang Allah kehendaki yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. 然后读经就是我们要了解上帝的信息，上帝要我们在我们的生命里面应该要所做的是什么事。 Dan demikian juga bersekutu, beribadah seperti yang kita lakukan. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, apakah itu komsel dan yang lain-lain. 还有其他的团契， Perjamuan kudus 还有圣餐， untuk mengingatkan kita bahwa Kristus sudah mati bagi kita. 让我们纪念可以记起来，上帝已经为我们牺牲。 John Wesley setiap minggu dia melakukan perjamuan kudus. 约翰卫斯理是每个礼拜都有圣餐， Bukan hanya untuk mengingat pengorbanan Yesus, 不单单要纪念耶稣的牺牲， tetapi supaya hidupnya tetap di dalam Yesus. 就让他的生命一直的在耶稣基督里面。 Demikian juga puasa, 还有禁食， pelayanan kasih. 爱的服侍， Melalui pelayanan kasih, orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui hidup orang percaya. 透过爱的服侍，别人可以感受到爱。 Dan demikian juga kesaksian ataupun penginjilan 还有见证，还有传福音， supaya orang lain juga mengalami perubahan hidup 让人人也是能感受到生命的改变。 dan memiliki iman dan kepastian akan keselamatan. 他有生命，有救恩的生命。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， minggu ini adalah peringatan John Wesley mengalami kelahiran baru dalam iman. 这个礼拜我们来纪念约翰卫斯理经历了信心的重生。 Pengalaman itu terjadi di Jalan Aldersgate pada tanggal 24 Mei 1738 yang mengubah hidupnya. 这个事情是发生在1738年5月24号，在英国的亚德门，改变了他的生命。 Hari ini kita belajar dan merenungkan catatan penting tentang hidup John Wesley. 今天我们要默想关于约翰卫斯理生命的2个要点。 Yang pertama, hidup dalam kesalehan lahiriah. 第一点就是活在肉体的虔诚。 Yang kedua, hidup dalam anugerah Allah melalui iman. 第二点就是借着信心活在上帝的恩典。 Apa maksudnya hidup dalam kesalehan lahiriah? 在肉体上虔诚到底有什么意思？ Hidup dalam kesalehan lahiriah adalah kesalehan yang hanya nampak di luar. 活在肉体的虔诚，就是从外表可以看得出来的。 Kesalehan inilah yang dimiliki John Wesley sebelum dia berubah. 这是约翰卫斯理他还没有改变之前，他所拥有的虔诚。 Sekalipun John Wesley anak pendeta yang dididik dengan disiplin dan kerohanian yang begitu ketat oleh mamanya Susana Wesley, 虽然约翰卫斯理是一位牧师的儿子，受到母亲苏珊娜卫斯理也属灵上有严格的教导。 dan sebagai mahasiswa di Universitas Oxford yang aktif dalam kelompok Holy Club, 然后他是活跃于牛津大学的这个团契当中， yang berkomitmen berdisiplin menjalani kehidupan yang begitu religius, 他们就决心有属灵纪律的生活， rajin berdoa, 他们很勤劳的祷告， rajin belajar Alkitab, 很勤劳的查经， rajin melayani orang-orang miskin. 然后勤劳的来服侍贫穷的人， Catatan penting bagi kita. 就是对我们的一个重要的记号。 Sekalipun John Wesley aktif
dalam kegiatan-kegiatan berdoa, belajar Alkitab, melayani orang-orang miskin, namun ia merasa bahwa ia belum benar-benar meyakini dan mengalami keselamatan secara pribadi. 虽然约翰卫斯理请你祷告、读经、查经，还有服侍，但是约翰卫斯理他还是感受到还没有真正的经历到救恩。 Itulah yang disebut dengan kesalehan lahiriah. 这个是所谓的外表或是肉体上的虔诚， Hanya berkata beriman, hanya menampilkan ke aktivitas kegiatan-kegiatan kerohani, tetapi jiwa kosong, tidak memiliki kepastian akan keselamatan. 他只是属灵上看起来是很勤劳，但是里面是空虚的。 Itu terbukti di saat ia berlayar ke Georgia, Amerika pada tahun 1735. 当他在1735年他坐船到美国的乔治的时候，就被证明出来， Kapal yang ditumpanginya menghadapi badai yang begitu dahsyat. 他所坐的船，他所搭的船经历了暴风雨。 John Wesley bersama temannya begitu takut, 约翰卫斯理跟他的朋友感到很惧怕， takut mati. 他们很怕死。 Namun ia memperhatikan ada sekelompok orang di dalam kapal itu, yaitu orang-orang Moravia. 然后他看到在那个船里面有一群人，就是摩拉维亚的人， Mereka tetap tenang dan bahkan menyanyikan mazmur dengan penuh kedamaian. 他们很平静，他们也是很平安的唱诗。 Saat itu John Wesley bertanya kepada pemimpin orang Moravia itu, 那时候约翰卫斯理就问了这个摩拉维亚的领导人， apakah kamu tidak takut mati? 你不害怕死亡吗？ Pemimpin orang Moravia itu menjawab, menunjukkan keyakinan yang kuat dalam iman mereka kepada Tuhan. 这个摩拉维亚的领导人，他彰显了对上帝有坚固信心，就回答了约翰卫斯理。 Percakapan John Wesley dengan pemimpin Moravia itu mengguncang hidupnya. 约翰卫斯理跟这个摩拉维亚的领导人的对话，已经震动了约翰卫斯理的生命。 Terutama 尤其是 ketika pemimpin orang Moravia itu bertanya kepada John Wesley, 当这个领导人询问约翰卫斯理的时候， termasuk juga menjadi pertanyaan kepada kita yang perlu kita renungkan. 包括这个问题是对我们需要来默想的。 Apakah Anda benar-benar mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus? 你是不是真正的认识、相信耶稣基督？ Meskipun John Wesley seorang pendeta yang terpelajar, 虽然约翰卫斯理是一个受高教育的牧师， ia merasa ragu dengan jawabannya sendiri 他对他的答案自己也是感到很疑惑， bahwa ia benar-benar mengenal dan percaya Yesus Kristus. 他疑惑，他真正的相信、认识耶稣。 Setelah kembali ke Inggris, 当他回到英国之后， John Wesley semakin menyadari 约翰卫斯理更加的清醒，更加的 bahwa 了解， ia belum memiliki iman yang sejati, 他还没有真正有忠诚的信心， yaitu memiliki kepastian keselamatan. 也就是还没有相信他拥有救恩。 Catatan penting kedua dari hidup John Wesley adalah hidup dalam anugerah melalui iman. 第二点，我们要从约翰卫斯理所学习的，就是借着信心活在上帝的恩典。 Pada malam tanggal 24 Mei 1738, 当1738年5月24号晚上的时候， dia mengikuti persekutuan doa di sebuah ruangan di Jalan Aldersgate, London. 约翰卫斯理在伦敦的亚德门参加了晚祷会。 Ketika dibacakan pendahuluan dari buku Martin Luther tentang tafsiran dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. 刚开始朗读马丁路德在罗马书第1章16到17节的节义的时候， Di situ dituliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Di dalam Injil nyata kebenaran Allah, orang benar akan hidup oleh iman. 在那里写着：因为我在福音里面有坚定的信心，因为福音是上帝的大能，要救一切相信的。在福音里彰显上帝的义，义人必因信得生。 Ketika tafsiran surat Roma ini dibacakan di dalam persekutuan doa itu, 当罗马书的节义被朗读出来的时候， tiba-tiba sesuatu terjadi pada diri John Wesley. 然后在约翰卫斯理身上发生了一件奇妙的事， Dia merasa hatinya secara aneh menjadi hangat. 他感受到他的心很奇妙，变成很温暖。 Dia mengalami, diyakinkan bahwa Kristus telah menyelamatkan dia secara pribadi. 他感觉到很相信、很确信，基督已经拯救了他。 Dalam persekutuan itu John Wesley menyaksikan apa yang dia rasakan. 在那个晚祷会，他做了见证，他所感受到的。 Aku merasa yakin bahwa aku percaya pada Kristus. 我相信基督， Kristus saja untuk keselamatan, dan aku diyakinkan bahwa dosa-dosaku sudah diampuni. 只有基督有救恩，而且我相信我的罪已得赦免。 Dan dia, Kristus, telah menyelamatkan aku dari hukuman dosa dan kematian. 还有基督，或是他从死亡中以罪恶的审判已经拯救了我。 Apa yang terjadi pada John Wesley di Aldersgate adalah titik tolak perubahan hidupnya. 约翰卫斯理在亚德门所发生、所经历的事情，就是他生命的转变点。 Dia memiliki keyakinan penuh akan keselamatan dalam Kristus. 他借着耶稣基督有满满的相信有救恩。 Namun sangat disayangkan beberapa bulan setelah peristiwa Aldersgate, 但是很可惜的，这个亚德门事件过了几个月之后， John Wesley bergumul dalam keraguan dan ketidakpastian tentang imannya. 约翰卫斯理对他的信心已经起了挣扎。 terutama dalam memahami sepenuhnya makna keselamatan dan keyakinan dalam Kristus Yesus. 尤其是在完全去了解救恩的意义，还有在基督里的信心。 Bapak Ibu, pergumulan John Wesley ini 弟兄姐妹，约翰卫斯理的挣扎 membuktikan dan menunjukkan bahwa transformasi spiritual bukan peristiwa yang hanya sekali terjadi, 这个表示属灵的转变不是一次性的发生， tetapi sebuah perjalanan yang terus-menerus berlangsung sampai akhir hidup. 而是一个过程，不断的过程，是一个过程，不断的直到我们的终点。 Dia terus bergumul dengan pertanyaan, 他一直的以他的问题挣扎。 apakah saya benar-benar diselamatkan? 我是不是已经真正的得救了？ Apakah pengalaman saya cukup untuk memastikan keselamatan saya? 我的经验是不是足够让我确定得救？ Pergumulan ini mendorong John Wesley untuk belajar dan berdiskusi dengan orang-orang Moravia dan juga tokoh-tokoh rohani lainnya. 这样的挣扎勉励了约翰卫斯理去以莫拉维亚还有其他的属灵的人物跟他们一起讨论。 Apa yang dilakukan John Wesley, berdiskusi, bertanya tentang iman kepada orang-orang Moravia ataupun tokoh-tokoh rohani lainnya. 约翰卫斯理以莫拉维亚还有其他的这个属灵的人物，他们询问问题，一起讨论， menjadikan pelajaran penting bagi kita. 对我们是一个很重要的学习。 Kita perlu seorang mentor. 我们需要一个导师， Kita perlu seorang pembina rohani. 我们需要是一个领袖的领导人， Supaya apa? 是要做什么？ Supaya kita dapat dibimbing kepada pengenalan terhadap Yesus Kristus yang kita percayai itu. 让我们可以被引导，可以去认识我们所相信的主耶稣。 Pergumulan Wesley setelah Aldersgate memperkuat keyakinannya tentang iman yang mengubah hidupnya. 约翰卫斯理在亚德门所挣扎过的
真假过后的坚定，是关乎改变生命的信心。 bahwa seseorang diselamatkan 一个人得救， tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan. 也是被呼召活在爱与服侍当中。 Yang dimaksud dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pelayanan, 被呼召， jangan hanya kita bayangkan seperti seorang majelis penatua atau pendeta yang melayani di gereja saja. 被呼召 Bukan. 活在爱或服侍当中，不是说执事们或是牧师只是在教会中服侍而已。 Kasih dan pelayanan di Ai tengah-tengah keluarga ataupun lingkungan di mana kita berada. 就是在我们所住的地方。 Beberapa hari yang lalu, 前几天 saya melihat satu konten YouTube dari anak Indonesia orang Batak yang menikahi seorang putri Ukraina. 我看到从这个 YouTube 里面，一个我们马达人跟乌克兰的女孩结婚， Namanya Benny Sitanggang. Mungkin Bapak Ibu kenal, dia seorang YouTuber, Benny Sitanggang yang nikah dengan seorang putri Ukraina. Apa yang dilakukan oleh Benny ini, rupanya di kesehariannya dia mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan dapur, memasak, dan demikian juga mencuci pakaian. 他就是一个网红，他请了这个帮佣来跟他做家务事。 Lalu ada yang komentar dari Indonesia, khususnya orang Batak. 然后有一个马达人从印尼来的， Karena bagi orang Batak, laki-laki itu raja. 对马达人说，我们男子就是一个国王。 Lalu dia mencemooh Benny Sitanggang itu dengan berkata, aduh, kamu menikah membuat kamu menjadi budak dari istrimu. 然后他就是说，你结婚是你要变成帮佣，变成你妻子的这个奴仆。 Lalu ada banyak komentar-komentar yang menentang komentar negatif dari orang Batak itu. 然后有很多人就是跟那个马达人的那个评论不同意。 Yang berkomentar itu menentang komentar negatif itu mengatakan, bukankah ketika Benny Sitanggang melakukan pekerjaan rumah, mencuci piring, masak, mencuci pakaian, itu adalah pernyataan perwujudan seorang pemimpin, 然后他 melayani, menyatakan kasih. 然后很多人说，这个 Benny 这个网红所做的家务事，就是一个服侍家庭的工作。 Bagi murid-murid saya melayani di Metodis 2. 我在卫理二校来服侍， Ada 2 pagi siswa. 有2种的这个学 Saya 生。 katakan kepada mereka, karena ada penyambut tamu Aser itu, saya katakan pelayanan kamu begitu luar biasa. 然后我跟那个招待人说，你的服侍是很了不起。 Artinya Bapak Ibu, 意思说， kasih dan pelayanan itu apa yang bisa kita lakukan, yang bisa dirasakan orang lakukan. Dengan tujuan Tuhan kita dimuliakan. 爱与服侍就是我们能做的，我们做，它的目的就是要让上帝得荣耀。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， John Wesley menulis semua yang dialaminya. 约翰卫斯理他所经历的，他全部把它写下来。 Perubahan hidup akan dialami setiap orang 每一个人将会经历生命的改变。 apabila Tuhan diberikan kesempatan bekerja dalam diri orang itu melalui iman pada Yesus. 若借着耶稣基督的信心，给上帝有一个机会在那个人的身上工作。 Perubahan hidup John Wesley adalah permulaan dari pergerakan Metodis. 约翰卫斯理生命的改变，就是我们卫理运动的开始。 Yang membawa kebangunan rohani di Inggris dan di berbagai belahan dunia sehingga kita menjadi orang-orang Metodis. 在英国以及世界各地带来了属灵的复兴，然后我们现在也是成为卫理人。 Semuanya ini dimulai dari pengalaman dirinya dengan Yesus. 这一切都是从他与耶稣基督的经历开始。 Yang berakibat luar biasa dalam hidupnya. 就是在他的生命里面有一个奇妙的结果。
Dia berkata, 他说， melalui pengalaman yang sedemikian, 因为这样子的经历， kehidupan baru, 有新的生命， keinginan baru, 有新的渴望， semangat baru, 有新的精神， pikiran baru 新的思想， menguasai hidupku. 充满了我的生命。 Pengalaman John Wesley ini menjadi pondasi hidup dan ajaran John Wesley dalam pelayanannya. 这约翰卫斯理的经验成为他侍奉中他的生命与教导的基础， Yang menekankan bahwa keselamatan bukan hanya tentang pembenaran ataupun keselamatan, 这个强调着救恩不只是关乎于称义或是关于得救， tetapi juga tentang pengudusan yang terus berproses, di mana orang percaya semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. 也是关乎于圣洁过程中信主的人不断的成长更像基督。 Itu yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 就是好像耶稣基督所说的，每个人信我的，他会做我所说的，甚至做比我更大。 Menjelang kematiannya, John Wesley berkata kepada orang di sekitarnya, 约翰卫斯理他临终前，他跟他的周围的人说， yang terbaik dari semua ialah 这一切最好的 Allah beserta kita. 就是上帝与我们同在。 Yang terbaik dari semua ialah Allah beserta kita. Itulah Immanuel. 这个就是这一切最好的就是上帝与我们同在。 Dari peringatan dan juga pengalaman John Wesley dengan perubahan hidup yang dialaminya, ada dua hal yang mau kita renungkan. 从约翰卫斯理生命的改变，有两件事情可以我们学习的。 Yang pertama, 第一点， hanya kasih karunia Allah yang memungkinkan kita mengalami perubahan hidup. 只有上帝的恩典，让我们有可能经历了生命的改变。 Untuk membantu kita, bagaimana supaya kita mengalami perubahan hidup, 要有经历了生命的改变。 kita ditolong dengan perkataan Yesus 耶稣的话可以帮助我们。 dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. 在约翰福音第15章第1到第8节， Di situ Yesus ada beberapa kali mengulangi perkataan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 在这里耶稣重复有一句话重复的说，就是你们在我们里面，我在你们的里面。 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuah. 你们要常在我里面，我也常在你们里面，因为离了我，你们就不能做什么。 Saya mau berikan contoh untuk memahami perkataan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. 为了要了解这句话，我常在里面，你们也常在我里面。我举个例子， Allah kita ibaratkan air dalam satu wadah. 上帝就是好像在一个池里面的水。 Kapas kita ibaratkan kita selaku orang yang percaya kepadanya. 棉花就好像我们信主的人， Kalau kita masukkan kapas ini ke dalam air, apa yang terjadi? 如果我们把这个棉花放在这个水里面，是发生什么事情？ Kapas ada di dalam air, 棉花有在水的里面， air ada di dalam kapas. 就是水也是在棉花里面。 Karena kapas ada di dalam air, 因为棉花有在水里面， maka kapas itu merasakan kesejukan air. 这个棉花也感受到水的存在。 Karena kita ada di dalam Kristus, 是因为我们常在基督里面， maka kita akan mengalami kasih-Nya. 我们就会经历基督的爱， Maka kita akan hidup di dalam Dia. 我们会在他里面活着。 Yang kedua yang mau kita renungkan, 然后第二点，我们要默想的， perubahan hidup akan dialami setiap orang 每一个人将经历生命的改变。 apabila Tuhan diberikan kesempatan bekerja dalam dirinya
melalui iman kepada Yesus Kristus. 若接着相信耶稣基督，给上帝一个机会来在他的内心工作。 Karena itu Bapak Ibu, mari kita membuka hati kita supaya diubah oleh Yesus. 所以我们要打开我们的心，让耶稣改变我们的生命。 Jangan seperti Firaun 不要好像这个法老 yang 王， terus mengeraskan hatinya. 他把心固执起来。 Karena itu saya mengajak kita semua 所以我邀请弟兄姐妹们， sebagai penutup dari khotbah ini.从- Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini. 要结束 Iya 这个讲道，可能 Iya, 用 saya 这个一首歌。 begitu diberkati dengan lagu ini. 我从这首歌也 Change 蒙恩 my 了。 heart, oh God. 哦主啊，改变我的心。 Ya, mari kita nyanyikan sama-sama. 我们一起来唱。 Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa di sorga, inilah ungkapan hati kami. Kami mau diubahkan seperti hamba-Mu Bapa gereja kami, gereja Metodis. Karena itu Bapa di sorga, bekerjalah dalam diri kami. Kami siap untuk diubah, sehingga kehidupan kami bukan hanya berkenan kepadamu, tetapi kehidupan kami dapat dirasa oleh siapapun yang ada di sekitar lingkungan kami. Karena itu Bapa di sorga, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.